Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran sirah kita dengan tajuk peletakan batu Hajar Aswad. Semua pasti pernah dengar kan kisah Hajar Aswad? Apa? Tak pernah dengar? Okey, tak apalah. Ustaz akan ceritakan hari ini juga. Okey, Hajar Aswad merupakan satu batu suci yang berasal daripada syurga. Batu ini berwarna hitam. Hajarul Aswad, di mana dalam bahasa Melayunya Hajar bermaksud batu dan Aswad bermaksud hitam, merupakan satu batu yang suci yang diturunkan daripada syurga. Batu ini telah diturunkan kepada Nabi Adam kerana pada satu ketika Nabi Adam berasa rindu kepada syurga dan Allah telah menurunkan batu Hajar Aswad ini kepada Nabi Adam untuk mengobati rindu beliau. Hajar Aswad pada awalnya berwarna putih seperti susu, tetapi ia telah bertukar menjadi hitam kerana seringkali dicium oleh manusia-manusia yang mempunyai perasaan yang busuk dalam hatinya. Hajarul Aswad berada di sekitar Kaabah. Kaabah merupakan bangunan ataupun binaan suci umat Islam. Kaabah terletak di kota Mekah, kota di mana Nabi Muhammad sendiri dilahirkan. Dan kota Mekah merupakan satu kota yang dianggap suci oleh umat Islam kerana di situ terdapatnya Kaabah. Baik, kita masuk ke agenda kita. Pada ketika Nabi Muhammad berumur 35 tahun, kota Mekah ketika itu telah dilanda banjir yang besar. Di mana banjir ini telah menyebabkan berlaku kerosakan di sekitar Kaabah. Kerosakan Kaabah telah membuatkan orang Arab ketika itu bersepakat untuk membangunkannya semula. Bangsa Arab ketika itu telah sepakat untuk memungut sumbangan, tetapi sumbangan itu mestilah daripada hasil yang halal, tidak boleh daripada hasil menipu, berjudi dan merompak dan sebagainya lah yang jahat. Hanya boleh terima sumbangan yang halal saja. Jadi selepas sumbangan dikutip, maka mereka pun mulalah proses membangunkan semula Kaabah. Dan Kaabah yang dibina semula ni berlainan sikit dengan bangunan Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim ketika itu. Di mana ketika Nabi Ibrahim membina Kaabah, Nabi Ibrahim telah membina Kaabah dengan 2 pintu. Tetapi bangsa Arab membangunkan Kaabah semula dengan hanya 1 pintu kerana mereka nak elakkan daripada berlakunya kes kecurian. Contoh, apabila seorang pencuri itu masuk, maka beliau tidak dapat mengeluarkan diri melainkan keluar daripada pintu yang pertama tadi. Beza pula jika ada 2 pintu. Kalau masuk pintu kiri, boleh keluar ikut pintu kanan. Hal itu boleh menyebabkan boleh berlaku kecurian dekat Kaabah. Jadi orang Arab ketika itu pun bertungkus lumuslah menyiapkan, membangunkan Kaabah semula. Mereka pasang tangga, mereka pasang pintu, mereka pasang tiang. Okey, jadi bila tangga dah siap, tiang dah siap, pintu pun dah siap, maka ada satu benda yang tak siap lagi. Iaitu, siapakah yang akan meletakkan batu Hajar Aswad semula dekat tempat asalnya? Hal ini telah menimbulkan kekecohan di antara ketua Arab Quraisy ketika itu dan mereka berbincang benda ini selama 5 hari untuk menentukan siapa yang layak untuk meletakkan batu tersebut. Masing-masing dengan pendapat masing-masing. Akulah yang paling layak letak batu ni. Aku yang paling kaya. Tak, aku yang paling layak sebab aku yang paling kuat. Tak, aku yang paling layak sebab aku dah berada kat sini lama. Akulah yang paling layak sebab aku yang paling baik. Jadi masing-masing pun berpendapat merekalah yang paling layak meletakkan batu tersebut. Kenapa mereka nak sangat letak batu Hajar Aswad ni? Kerana pada mereka, siapa yang meletakkan batu Hajar Aswad ni ke tempat asalnya, dia dikira sebagai orang yang mulia. Sebab itu, orang Arab Quraisy teringin sangat nak letakkan batu ke tempat asalnya. Pertelingkahan demi pertelingkahan, perdebatan demi perdebatan berlaku. Tetapi masih tidak ada lagi jawapan. Ini berlanjutan selama 5 hari 4 malam. Ush, macam pergi bercuti dah. Hal ini menjadi begitu serius sampaikan ada ketua puak yang mengisytiharkan perang jika dia tidak dapat meletakkan batu tersebut ke tempat asalnya. Kemudian datanglah seorang lelaki yang bernama Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Dia merupakan seorang ketua daripada bangsa Arab Quraisy
dan merupakan seorang yang paling tua di antara mereka. Dia merupakan seorang yang sangat dihormati di kalangan Arab Quraisy ketika itu. Kemudian beliau menyuarakan pendapat beliau. Beliau menyatakan, apa kata kalau kita tunggu siapa orang pertama masuk daripada pintu Masjidil Haram ni, kita lantik dia sebagai hakim. Pendapat Umayyah bin Mughirah itu kemudian telah dipersetujui oleh semua ketua bangsa Arab Quraisy yang bertelagah tadi. Jadi tunggu. Allah takdirkan Nabi Muhammad memasuki pintu itu keesokan pagi subuh. Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid itu. Dan ketua-ketua Arab Quraisy ni mengatakan, dia Al-Amin. Maksud Al-Amin di sini adalah dia boleh dipercayai. Oleh kerana baginda sangat dipercayai oleh ketua bangsa Arab Quraisy tu, baginda telah diberi kepercayaan untuk menjadi seorang hakim. Baginda kemudiannya telah mengambil sehelai kain putih dan ketua setiap bangsa Arab Quraisy tadi dikehendaki pegang di setiap penjuru. Hang pegang sini, hang pegang sini, hang pegang sini, hang pegang sini. Jadi empat penjuru tu kemudian telah dipegang oleh ketua suku Arab bangsa Quraisy tadi. Kemudian Nabi Muhammad sendiri telah meletakkan batu Hajarul Aswad dekat atas kain tersebut. Dan baginda sendiri juga yang telah meletakkan batu itu ke tempat asalnya. Kaedah yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk menyelesaikan masalah peletakan batu Hajarul Aswad ini kemudian telah dipuji oleh ketua-ketua Arab Quraisy yang bertelagah tadi. Baginda juga mendapat pujian daripada penduduk-penduduk Mekah ketika itu kerana baginda berjaya bukan menyelesaikan masalah yang kecil, tapi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh ketua Arab Quraisy ketika itu. Jadi pengajaran dalam video itu tadi, kita dapat lihat bagaimana kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam menangani masalah ini. Kita dapat lihat bagaimana Nabi menyelesaikan masalah ini tanpa ada pertumpahan darah ataupun ketidakadilan. Kerana Nabi menyuruh masing-masing memegang setiap penjuru kain tersebut. Dan ini menunjukkan setiap orang mendapat bahagian dalam memegang Hajarul Aswad itu tadi. Dan seandainya Allah menakdirkan Abu Lahab yang menjadi hakim, Abu Jahal yang menjadi hakim, kemungkinan akan berlakulah pertumpahan darah ataupun lebih teruk lagi daripada itu. Jadi ini semua adalah kuasa Allah dan perancangan Allah. Baik, sekian itu saja video kita pada hari ini. InsyaAllah berjumpa lagi di masa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.